Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of The Seed. Dan bulan ni kita akan bercerita tentang side hustle ataupun kerja sampingan. So untuk part 1 ni kita akan fokus dekat part time job yang bukan remotely, which is kita kena attend ataupun datang kerja tu physically. Wow, pekerja burung Pekerja burung ke kita tak tahu lah. Tapi yang kita kena datang lah, bukan yang remotely. So untuk pengalaman aku sendiri, aku pernah bekerja sebagai waiter ke kita panggil ke waiter? Pelayan. Janganlah pelayan. Yelah, bahasa Melayu pelayan lah. Pelayan siapa tu? Waitress kan, perempuan. Aku kerja dekat, I remember during diploma, aku kerja dekat satu kedai ni, nama dia Old Town White Coffee. Oh, selalu ke situ makan roti bakar sedap. They got like the best breakfast for now lah. Aku rasa dia antara macam yang best breakfast lah. And waktu tu, the reason kenapa aku kerja part time adalah aku nak cari duit tambahan pergi Korea. Oh, wow, ada goals. Zaman tu bila? Zaman tahun bila? Itu rasanya tahun 2015. Korea, bestnya. Time tu hujung semester, aku extend paper. Sepatutnya dah habis dah. Tapi sebab aku extend paper, ada lagi satu paper. So nak tak nak kena kerja dan pergi kelas dalam masa yang sama. Tapi okey lah dalam satu paper. So 2 hari masuk kelas and the rest masuk kerja dekat Old Town tu. Best lah, gaji banyak? Dia tak adalah banyak. Rate F&B ni macam Old Town yang aku pernah kerja tu, RM5? RM8 sejam. Banyak. Banyak lah. Banyak. So, aku kerja as part time. Kelas aku 2 hari and the rest aku masuk kerja. Bestnya kelas 2 hari. 2 Mana nak hari. dapat? Jangan repeat, itulah sebab repeat kan. So aku Oh, ya ke? So adalah masa lapang ke. Oh, itu dah bocor rahsia dah. Sebab aku repeat. So macam satu paper je okey lah untuk kerja part time tu. Tapi tak bestnya kerja part time ni. Yang seronok ialah kau dapat duit. Yang tak bestnya sebab kau kena kerja. Dan kedai ni, Old Town ni ataupun F&B ni lah, kalau dalam mall dia akan ikut waktu mall tau, which is tutup pukul 10. Tapi kalau dekat luar dia akan tutup pukul 2 pagi. Ini Old Town ni dekat mall mana? Seri Gombak. Tak, ni bukan dalam mall. That's the thing, dia bukan dalam mall Oh, tau. tu tutup 2 pagi tu. Dia sebelum COVID dia tutup 2 pagi. So kalau kau shift pagi okey lah, masuk ke 8 balik ke 6 macam orang kerja office. Tapi kalau hari yang aku ada kelas, aku akan masuk kerja malam. Lepas tu sampai kedua lah. Ya, sampai pukul 2. Penatnya. Yang tak best adalah part closing. Cuci-cuci. Bukan cuci, kau kena kemas balik meja tu. Sebab Old Town tu, kalau korang boleh imagine, dia macam ada indoor, which is aircon, dengan outdoor. So yang indoor tu, meja dia waktu closing, waktu opening korang kena pasang susun. Dia ada dia punya numbering and layout tau. And closing paling penat lah. Kau dah penat, kau nak kena kemas, kau nak kena mop and everything. Tapi aku rasa yang paling sakit lah, aku ingat time tu kau dah barai, pukul 2, besok ada kelas. Yalah. Lepas tu meja tu besi tau. Bila kau lipat, terhempas atas kaki. Sakitnya. Terhempas atas Kaki kaki. kau ke? Kakiku, yang kakiku Kanan itu. ke kiri? Kiri ke kanan aku tak tahu, tapi sakit time tu aku Uish, macam kau boleh tu lah. Naik wheelchair lah kan. aku sikit lagi aku nak sepak meja tu, tapi sebab ada supervisor kat depan tu, so aku macam macam tu je lah. Dia kalau sepak lagi sakit tu. Yelah, sebab meja tu jatuh and then macam okay, itu aku rasa part paling sakit lah kerja part time. Penatnya. Tapi okey tak result? Time tu saya lulus dengan berjaya Oh, je. Alhamdulillah. Kita mau. Walaupun time tu repeat paper tu, tapi biar repeat dengan bergaya. Korea dapat pergi lah. Selamat lah Korea. Korea pergi. selamat pergi, duit cukup. Lepas tu tak ada kekurangan duit dekat sana, cukup makan. So okay, as long as kau dapat duit. Goals aku time tu kerja sebab nak pergi Korea. Wow. Bagus-bagus kita kena ada goals macam Ira ni. Kena ada goal sebab kalau kau kerja semata, then duit tu kau nak buat apa? Betul. Simpan. Okay, kalau korang pernah kerja part time tak? Okay, kalau Yasmin lah kan, mestilah pernah. I remember the first part-time job yang pernah buat masa tu umur form 4 aja berapa? Form 4 umur 16 tahun. 16 awalnya. 16. Yes, baru habis akhir tahun and then ada gap bulan November dengan Disember kan cuti sekolah yang lama. And then my friend jom kita kerja part-time. Time tu kita orang pergi Selayar Mall. Dengan pakai baju sekolah tu pergi every kedai. Ingat lagi masuk First Lady. First Lady tak terima. Masuk kedai lain tak terima. Last masuk paksa. Member pun apply pakai baju sekolah. Yalah, tapi paksa nasib baik time tu dia terima budak 16 tahun. Tapi kena Memang terima lah dengan budak sekolah.
Tapi dia kena cukup 16 tahun. Kalau birthday bulan 12 ke, dia tak terima. Dia kena cukup reach 16 tahun. Oh, ada certain kedai dia ada Age dia. minimum age ya. Tapi tak tahulah sekarang rasanya kena SPM. Dulu 16 tu macam muda sangat. Yelah, tapi itulah diorang berisiko sebenarnya ambil budak yang baru habis sekolah ni sebab diorang banyak main-main. Ya, Ya tu betul. Yang aku pun agree sebab aku pun main-main. Macam mana cerita kau kerja Kerja tu? simple je, kerja lipat baju, lepas tu berdiri, lipat baju berdiri, lepas tu layan customer cari saiz. And then benda tu like macam 2 minit dah settle. Kalau customer tu beli, dah cari jumpa saiz habis kan. Lepas tu bosan. Bila bosan, borak dengan kawan kat sebelah. Lepas tu pergi mata rata. Dia bila kerja promoter ni, tak boleh nak keluar mana-mana. Kena duduk situ je. Tak boleh ni. Kalau kan? jaga Tom's Girl, kena Tom's Girl je. Tak boleh nak berlari pergi tempat-tempat je. Biasa Tak dia kena boleh lah. marah. Tak boleh mengular tak boleh. Tapi kalau budak-budak dia bosan. Dia macam dia akan kawan mengular." sebelah tu aduh kena pergi kena melawat. Korang berdiri kat sepadan lah. Sepadan kedai tu dengan sepadan Lepas kedai tu ni. borak jauh-jauh. Tapi time tu apa yang belajar ialah susah nak dapat duit ni. Betul. Like Susah. tapi time tu memang gaji tak banyak, RM4 sejam. Tapi tak tahu kenapa enjoy lah. Sebenarnya enjoy je sebab Like, kawan. Kita lepas tu time tu tak ada komitmen sangat pun. RM4 time tu dah sangat banyak Ya. lah sebenarnya. Lepas tu kerja full everyday, sebulan dapat RM1,000 lebih. Rasa macam wah banyaknya. Tapi sebenarnya full everyday gila betul. Ya, tak tahu macam mana kita ada energy untuk kerja macam tu. Ya. Sebab dulu aku boleh kerja like from day to night. Dia macam Yes. mana pergi Me energy too. aku Sampai yang dulu. tak cuti. Like kerja je. Tapi sekarang kerja 6 hari straight lah. Sekarang jangan harap lah. Kalau barai. suruh weekend kerja tak mau. Dia pasal kalau cari kerja tu kan, okay, Sabtu Ahad tak nak. Tak nak. Check Dia dulu Sabtu half day, okay lah. Full day tak nak. Tak nak. Yeah. Jadual dia nak pergi mana. Ya. Plan dia. Kalau Isha, Masa form 4 juga Isha pernah tolong pakcik Isha menjaga dekat bazar Wow, bazar Ramadan. Ya. Okay. Isha jual roti john. Isha yang uli-uli. Tak. My favourite food. Roti Yes. john tu pakcik Isha dia dah buat dah. Dia macam alah biasa je roti john Dia dah Tak banyak gula. gula. Roti john. Roti John, aku terbayang roti bom. Roti john lah kan? Roti john lah yang panjang. Yelah, kau kenapa roti bom? Tahu ke tu? Patutlah aku cakap uli-uli. Uli mana roti john mana ada uli. Aduh, salah roti. Okey, kita teruskan. Roti john kan dia punya inti dia tu dia buat sendiri. Telur, senang je. daging, Telur daging lepas tu macam tu. So Isha jenis yang alah potong sayur, potong roti. Sapu butter kat roti. Sapu lepas tu tanya bang nak apa? Roti john 2 daging. Okey boleh ambil lah bagi. Ini kalau yang kat bazar, Dek, roti john 2 ayam. Tapi masa bazar tu orang area Wangsa Maju tu semua kenal tau. Famous lah kiranya, kedai famous tu, roti kedai john. tu. Memang sedap lah. Kedai roti Sedap john doh. Upipin sebab Pak Cik Isha dua-dua botak. Lah. Macam pernah dengar lah. Pernah viral ke? Pernah viral dekat Facebook dulu lah. Apa ni Abang Isha bagi tahu. Kan? And then like Isha pun tolong lah. Memang ada satu hari tu memang Isha letih gila kan. Dia letih gila. Weh, banyak pula orang sampai habis lah. Isha pun nak makan untuk buka puasa Makan pun sendiri pun terpaksa. dah habis. Tak. Untuk buka, untuk kita save kan, terpaksa lah bagi kat orang. Macam kesian. So, ada orang datang dari jauh lah. Lepas tu dia kata, saya tengok dekat Facebook ni, viral lah you punya. Oh, dia ni." pernah viral. Ya. Tapi mungkin Isha tak lah. Dia macam kedai tu je lah. So macam, itu best experience Itu best experience Isha pernah kerja part time lah. Berapa lama Isha kerja? I mean berapa kali lah. Sebab dia kan setiap kali bulan puasa. Ataupun pakcik punya business tu like long time punya. Maybe after bulan puasa dia kat pasar malam ke. Isnin sampai Jumaat. Lepas habis sekolah pukul 3 tu dah boleh masuk dah. Dah boleh masuk. Punch card ke tak? Pakcik sendiri kan. Ya. So tu macam boleh lah collection time tu 3 jam je kan. Dapatlah RM20, RM30, okey Sehari? lah. Sehari 3 jam. Okey lah. Contoh kalau bulan puasa lah. Contoh Isha fokus untuk bulan puasa sahaja. 20 darab 28. Tak lama. Tak tahu kan? Kira sangat kalkulator. Okey lah. Untuk pengalaman tu best je. Isha ingat lah total dia dalam 200-300 macam tu lah. Isha dapat collection Okey sebab lah. Isha tak kerja hari-hari. Tapi okey lah. Ada lah. Okey lah. Kira Jumpa orang kan. Lepas tu Isha suka nak cerita yang tu. Lepas dapat duit tu, aku pergi Joli. Pergi beli baju. Baju Tak raya? ingat je. Ya, beli 2-3 macam kasut lagi 5 beg dia memang habis terus. Tak Tapi ada. okey lah. Guna duit Tak, sendiri. 200
time tu rasa macam 1,000 sekarang. Dia betul. 200 tu beli kasut. Yelah time tu kita bukanlah beli fancy pun. Kedai mana-mana pun RM20 kalau kasut kecil dah dapat. Kalau kasut aku yelah besar gedabak mahal. Kalau kasut kecil murah kat mana-mana boleh dapat. Time tu budak sekolah lagi. Lepas Dengan time tu rasa RM10 dapat shopping duit sendiri tu akulah manusia paling kaya di dunia time tu. Ya, Walaupun dengan kawan-kawan. 200. betul sekarang 200 sebab sepasang kasut. Astaga, 200 tu aku baju tak lepas weh. Nak makan fikir sebulan pun tak lepas tu. Tak boleh. Tak boleh lah 100 sebulan 100 seminggu tak boleh tak boleh tak boleh hidup. Dia Tak kena boleh. oi banyak. Kena Tak boleh lah. 200 time tu memang seronok lah. Walaupun kerja part time je, kerja sambilan je time tu. Penat tau sebenarnya, tapi bila kita jalan benda-benda macam ni seronok. Sebab memang daripada aku teringat aku punya pengalaman dekat sekolah pun, even daripada sekolah pun aku memang involve dengan benda-benda macam ni. Jual kita orang buka booth menjual, jual makanan, candies day lah, chocolate day. So benda-benda macam ni seronok. Kau penat. Hari kantin. Ya, hari kantin. Siapa tak pernah jual hari kantin? Meja sepanjang-panjang tu, setiap kali event, muka kita orang lah hadir dekat situ serve aiskrim vanilla dengan coke lah. Betul, setiap apalah. kelas ada satu kedai. Betul, kena Kedai wajib kelas menjual. Betul. Benda tu best lah. Experience job ni memang part time job ni memang orang cakap seronok lah. Dia tak Memorable semestinya. lah. Lagi seronok bila ada kawan sebenarnya. Tak ada ada kawan, kawan. part time tu tak jadi apa-apa. Kita akan belah juga. Dia bosan lah. Dia Bosan. kadang-kadang kerja part time waktu sekolah ataupun waktu belajar ni memang kau seronok. Satu sebab duit lah kau punya goals tu. Second, aku rasa sebab kau ada kawan. Kalau ada kawan, okay, mana-mana Mana-mana waktu tu tempat seronok. boleh. Semua Betul. best. Walaupun kerja tu bosan macam mana pun. Akan jadi menarik. Best bila ada kawan, ada gosip, ada lawak. Oh. Betul. Hari-hari nak pergi kerja. Walaupun kerja tu tak relate dengan kau punya bidang belajar, tapi aku rasa aku banyak belajar banyak benda lah. Yelah, betul. Yelah, dengan kau kena manage masa. Lepas tu bila kau kerja, especially kerja-kerja yang bahagian F&B ni, kau kena bercakap, jumpa orang. Lepas tu dalam masa yang sama kau kena ada skill untuk explain. Tak semua orang tahu explain tau. Betul. Sebab penat tau. Bila kau menghadap manusia ni banyak ragam. Betul. So dari situ kau belajar and baca behaviour manusia, termasuk kita sendiri. So best lah, best. Kerja part time ni tak semestinya related dengan kau punya course lah. Apa yang korang rasa korang gain daripada part time job tu selain daripada bersukaria dengan kawan-kawan and money of course? Gain tak adalah gain. Cuma aku nak sentuh satu benda pemakaian. Masa aku kerja Parkson, kita orang kena make up. Tak make up, dia akan tengok mana make up at least adalah nampak lipstick. Ya. Dia akan check and then kena pakai stoking kulit dengan kasut flat yang warna hitam. Tapi what I actually not learn, this is something different from learn. Actually yang I still buat ialah tu pakai stoking. Wow. Tak ada nak cakap hikmah. Tapi kan daripada zaman tu pakai stoking kulit Dah terbiasa dah terbiasa. lah. So every time nak keluar, even pakai kasut, contoh kasut flat kan. Flat yang dia terbuka macam tu. nak pakai stoking kulit lah. Dia macam automatic. Sampai sekarang behaviour tu Dia jadi habit lah. dia jadi habit. Kalau kat sneakers memang stoking lah. Just like kasut yang nampak kaki pun Yang akan pakai terbuka stoking. depan tu kan. There's something tak adalah learn, tapi actually Kau develop that habit lah. Kau develop that that habit tu from your workplace. Yeah, I Sebab think it's macam- very good habit. Kan? Betul. Sebab ramai orang petikaikan benda tu. And I think like benda tu tak penting pun. Tapi ada lama betul. rasa macam tak boleh lah tak pakai stokin. Rasa macam tak selesa kan? Ya. Betul. Sebab nak konsisten pakai stokin tu bukan senang Ya. tau. Sebab Lagi-lagi slipper. Takkan pakai stokin. Macam pelik. Ada orang kalau macam orang yang biasa bukan nak lilit gambar diri dengan muslimah tau. Tapi benda tu memang, to be honest lah, memang kewajipan lah kita as muslimah kena menutup aurat. Bagus lah bila tempat kerja tu buat kau develop macam pakai stokin. Pakai stokin kulit. Ingat lagi. Tak ada stokin kulit tak boleh masuk kerja. Pergi beli. Kena beli lah. Yes, Aku nak pakai pun kena fikir. dari 16 tahun sampai sekarang macam kena ada stokin kulit lah. Paksa ni yang macam. Dah terbiasa lah. So macam okay, aku dapat that habit lah macam tu. Ya, tu something aku tak nak cakap. Learn tu ada je biasa-biasa. Learn cakap. PR Tapi punya. this is something different yang I want to share. Betul. Very interesting actually. Develop good habit lah good senang habit. cerita. Betul. Kalau Isha apa yang Isha rasa macam okay, aku dapat ataupun aku grab ataupun apalah yang Isha absorb daripada tempat kerja Isha yang sebelum ni, Isha ataupun rasa- apa-apa lah Isha buat. Isha rasa efficiency. Efficiency Macam mana tu? Okay, so macam like kalau contoh nak relate kan, saya tak tahulah dia is the correct word ke apa ke kan. Tapi like macam kalau contoh ramai
my customer kan, macam kat roti john tu tadi, cakap bazar tu. Bayangkan tangan ada 2 je lah kan, nak bergerak, nak ambil order, okay, you kena work efficient. So like kena cepat tau. Multitask orang cakap. Ya, multitask kan. So macam you kena betul-betul tapi jangan pernah lah sos roti john tu kan. Macam macam tu. Kalau orang tak nampak ni macam mana dia tadi. Bayangkanlah roti john. Kalau korang boleh nampak Isha dekat roti john tu. Tak, sos dia banyak. Sos cili, sos Maknanya mayonis apa? dengan Letak cheese. sos tu. Lepas tu taburkan dengan dia punya apa? Seasoning. Apa dah letak Garnish. garnish Garnish. Garnish. Lepas tu kan nak potong kan. Garnish. Bila nak potong tu kan kita lipat dia. Ambil lah macam ni. Pam. Oi, pro lah. Oi, dah pro. Ya, lepas tu cepat tau. Tangan Isha macam belajar Efficient cepat. lah. Ya, efficient. And Isha rasa time tu Isha belajar Isha dapat develop Isha fast learner. Ketangkasan. Yes, Isha fast Ketangkasan learner. untuk sesuatu. Kiranya start daripada situ kan, Isha perasan diri Isha, apa-apa kerja Isha buat memang cepat. Cepat lah. Cepat Isha tangkap, cepat jenis belajar, cepat. jenis yang cepat, faham, cepat pop, siap. So macam Yeah. makcik Isha Ada boleh. video tak nak tengok lah. Aduh, tak ada Kalau video boleh lah. viral Time tau. tu masa. Pemotong Kalau- roti john paling laju di dunia. Aduh, macam pekerja-pekerja Bangladeshi dengan Ya. Pakistani tu macam mana dah laju macam tu. Mula-mula mula-mula budak-budak kan tak tahu kan. Macam potong lah Slow lah, slow. satu. Tiba-tiba dah ramai orang, dah kedai pula dah kenal kan. Anxiety. Kena cepat. Dia macam anxious lah. Ya bang nak apa? Okey 2. Ni ambil order. Masuk. Dah habis. Sorry bang dah habis. Dah Macam habis. tu. Wah, bagus lah. Bercakap pun jadi laju kan. Tapi Ya, tu bercakap Isha macam umur tu. berapa? 16. Oh, 16. Dan sebelum ni ada buat macam benda lain yang lebih kurang macam tu tak? Ada tolong pakcik Isha macam tu tak? Masa 16 tu juga masa yang korang tadi cerita pasal hari kantin kan. Isha jual kebab. Macam tapi related benda yang dengan roti sama john lah Macam related lah. Ramai pula tak tahu pula budak sekolah suka kebab aku. Memang sedap kot. Ya, sejak. Air tangan Isha. Padahal kebab tu roti tu tak ada apa ni pun. Kuali ke untuk pan ke untuk apa ni. Oh, panaskan tu. Buka fresh daripada packaging tu. Lah letak terus bagi orang makan. RM5 satu. Kaya. Mahal juga tau RM5 Aunty tapi- jual RM5 kan? Tapi like macam budak-budak sekolah situ macam diorang mampu kan. Macam Wah. diorang suka beli. And then like dengan wages sekali lah. So that's why diorang beli. Sebab jarang lah menu tu kat kantin. Ya betul. Kantin Rindu. bosan. Bila Rindu Isha tu jual, ada kantin. orang akan beli. Rindu tu ada kantin. Ya. Time tu profit Isha dalam RM49 lah. Oh, banyak. Itu Isha Sehari. apa? Ada club ke apa? Tak, Isha seorang sendiri sebab masa tu kelas Isha tu masa form tak ada siapa nak masuk. So Isha macam, kenapa tak hantar? So Isha dengan volunteer je, habis aku buat sendiri, aku pasang stand sendiri. Isha cakap lah, nanti korang sebab budak kelas Isha tu ramai atlet tau. Kalau atlet ni kan orang famous kan. Wow, so like kawan macam- dengan budak atlet. Tak, so budak kelas Isha memang ramai atlet. So macam diorang panggil lah Geng-geng geng-geng dia. diorang. Memang diorang datang. Time tu lah nak cuci mata. Ya, time tu nak cuci mata. Macam tu. Tapi memang alhamdulillah lah kawan-kawan Isha ingat dapat RM49 tu total sales dia tau. Tapi itu adalah profit. Okey kita lah. macam okey lah aku. Benda tu okey return lah. dapat apa ni Betul. balik kan. Kalau daripada kecil dah biasa buat benda macam tu, okey macam daripada tu sekolah lah. kan kita buat benda yang kita suka. Harap-harap besar nanti boleh jadi kebab. Boleh jual kat kita orang Kerja online business kebab. Online Lepas Ringan ni- nak rasa. Lepas ni ada pula kebab frozen. Wish idea bagus ni. Ya, dah cukup popiah So frozen. benda nak frozen. Let it go kita. Semua nak cepat sekarang ni. Hmm. Aduh, hai, itulah dia macam banyaklah kerenah-kerenah kerja-kerja part time, pengalaman. Dia tak sebenarnya part time lah, pengalaman sebelum ni. Ya. Apa yang kau buat sambilan lah. Sebenarnya kita dapat tahu macam mana mak ayah bekerja sebenarnya. Betapa susahnya. Betapa susahnya mencari duit. Ya, dia nak cakap tu pun susah. Struggle. Betapa susahnya nak cari duit like kan. Untuk membuktikan betapa susahnya tu Ah, betul. Even kita- mak aku pun memang berniaga daripada zaman aku kecil lagi. So macam kita pun nampak benda tu. Bukanlah nak kata darah bisnes tu dalam kau, tak. Tapi dia macam bila kau dah terbiasa dengan what we call Exposure. nature, culture, exposure tu macam kau sendiri seronok lah. So kita buat benda tu as kita punya part time job ke lah, Betul. contoh lah macam tu Hobi lah. lah. Hobi. Bagus. So itu experience kita orang lah. Tapi let's say kalau pendengar kita ni macam tak ada idea sangat nak kerja, kita ada few cadangan. Jangan risau. Dia tak semestinya yang korang kena kerja kat pasar malam, Isha kena kerja pasar malam, korang kerja pasar malam, tak. So ada juga few cadangan. Contoh yang aku boleh cadangkan,
korang boleh cari kerja part time ni yang relate dengan korang punya minat. Contoh, kalau korang ni memang coffee lover, memang minat dengan coffee, memang study pasal coffee, baca pasal coffee, you can go for barista. Starbucks buat sebab. Betul. Selain daripada sustain punya brand, contoh macam Starbucks, Coffee Bean, Zeus, diorang memang selalu ada ataupun open untuk walk-in punya interview kalau korang berminat untuk jadi barista ataupun diorang punya crew. So basically pergi je walk-in and then minta application form, dan kalau korang bertuah time tu ada manager kat situ, korang boleh je direct untuk interview dengan manager time tu kalau dia free lah. Itu kalau korang minat kopi. Let's say lah kalau korang ni macam suka interact dengan customer, macam nak interact dengan customer lah. Nak kerja senang-senang lah. Nak kerja senang-senang. Jadi usher. Usher? Promoter lah. Usher. Event promoter lah kan. Uniqlo kan. Benda senang je. Dia tak Banyak. susah sangat nak skill. Mostly yang kerja Rajin lah. retail dengan F&B ni mostly boleh pergi outlet, minta application form and boleh apply terus. Interview dia tak senang susah. lah. Dia a bit penat, tapi kalau korang enjoy kerja ni, and I don't think you guys will have the kind of problem lah. Cumanya kena pandai daripada segi time management. Selain daripada barista, contohlah aku rasa apa lagi yang aku boleh cadangkan siapa yang ada lesen contohnya dalam U. Aku tak pasti kalau semua U ada ke tak, tapi ada sesetengah U macam U aku sendiri, UITM, and maybe Isha UITM di hatiku. Ya, UITM di hatiku. Isha apa UM? UM lah dulu. UM di hati? Di tak ada. hatimu. Sempatlah UM ni pick up UITM. UM pick up UITM guys. Okay, macam UITM sendiri aku tak ingat lah nama dia. If I'm not mistaken, nama dia kita orang panggil as Uniride lah. Kalau kita ada Grab, dalam campus kita panggil benda ni Uniride lah. Dia ada macam one parties yang macam provide car rental, tapi dalam masa yang sama kereta ni diorang gunakan untuk pengangkutan student-student kat dalam tu. Ada juga bas, tapi kadang-kadang manusia macam aku malas nak mendaki naik bas tu. Siapa yang naik, siapa puncak alam tahulah nak naik bas tu kau kena mendaki. Bukan saja mendaki, menunggu tu satu hal. So bas tu habis lambat. So kalau korang jenis yang bangun awal, selalunya dia macam ada satu checkpoint yang korang kena tunggu kereta kat situ dan bayarlah servis tu. So kalau korang ada free time, korang boleh jadi driver Uniride tu. So buat dalam kampus. Kena ada kereta. Tak, yang ini aku tak tahu lah. Macam tapi yang parties yang buat dekat tempat aku ni, diorang memang ada kereta. So student tu just perlu daftar and make sure ada lesen. Korang applicable untuk bawa kereta tu lah. Adalah bayaran dia sejam dalam berapa ringgit macam tu lah. Oh, interesting. So boleh buat part time juga. Contoh kalau korang kelas tengah hari, pagi bangun, pergilah buat berapa jam, dapat income sikit, why not? Oh, tapi kalau macam kat UM dia kereta sendiri. Kereta sendiri. Tapi kereta apa I mean ada dia punya benefit lain ke? Not sure lah sebab masa tu Isha dah nak habis dah kan. Like macam dia macam ni dia ambil pick up student lah. Kalau katakan perlu dari macam contoh college ni nak pergi ke faculty kan. So diorang bagi tahulah WhatsApp ataupun call, nanti diorang pick up. Diorang pick up. pick up Lebih macam kurang tu je. lah. Lebih Macam kurang macam Uniride tu tu lah. pun dia ada number phone, driver. Dengan dia ada group WhatsApp. So macam contoh kalau macam aku nak pergi fakulti, aku daripada Blok Dahlia, aku akan macam ping lah kat dalam tu. Oh, ada tak driver available nak pick up daripada Dahlia 1 ke nak pergi fakulti. So kalau ada yang respon, okey lah. Interesting je sebab aku tak pernah ada kat you. Maybe sebab aku selalu susahkan kawan. Hello, kat mana tu? Boleh tak ambil aku? Ada kawan yang boleh disusahkan tak apa. Ya, Alhamdulillah. Ada kawan yang tak boleh disusahkan pun ada. Berdikari naik bas. Ya, macam benda-benda sini adalah banyak je. Macam tadi kalau korang ada transport, korang boleh kerja luar. Betul. Retailing, kerja kedai baju, Uniqlo, Cotton On. Cotton On banyak apa benefit dia. Tak silap aku staff dapat 50% 40 kan? 40, I'm not sure lah. Okay, kalau korang tahu komen. Kita orang main angkat juga. Siapa yang pernah kerja Cotton On mesti tahu. Kawan Isham dapat diskaun lah, dapat Ada Uniqlo memang ada member staff. Mostly member ada staff. lah. Tapi banyak selalu lah. mesti ada. Member ke staff? Tak tahulah. Staff lah. Staff punya diskaun lah. Member lain. Member consider customer ni staff lah. So banyak retailing. Dia agak penat, tapi kerja-kerja ni siapa yang suka kerja outdoor, jumpa orang baru, kerja macam ni sesuai.
as Betul, you punya part time. Siapa yang nak jumpa luar lah. Kalau aku dah bosan study, aku prefer keluar. So kita jumpa orang luar, which is kena kerja luar. Lagi pun ada apps tau untuk cari promoter event. Oh, promoter event Ada apps. Dia kalau kita kerja promoter dekat kedai ni lambat payment dia. Event ni masuk sikit. Dia terus dapat on the spot, betul tak? Yes, kadang-kadang dia post kat apps tu, job di Mid Valley event Jumaat Sabtu Ahad. 3 hari kadang-kadang dia pay 300, 300. Banyak kan? 300 tu apps- per day ke apa? Itu apps apa tu? Kadang-kadang satu hari 100. Tapi lagi banyak daripada kita kerja retail kan sebenarnya. betul. Retail satu hari pun tak sampai 100. Paling kurang pun RM50 kan? Betul. Kalau nak lagi masuk, try go to event promoter. Event expo. Expo dia memang nak duit. Kalau yang tu macam mana kita nak cari tahu? I mean, Dekat ada Facebook apps boleh ke? boleh apply. Oh, Facebook pun ada kan? Oh ya, betul. Facebook group. Kalau korang tak ada idea sangat nak cari kerja macam maybe kalau dekat outlet kena commit kan kena bulan-bulan. Tapi kalau korang nak cari yang short term punya kerja macam event, pergi Facebook. Facebook page selalunya Dia banyak. memang banyak. Kena banyak join group lah Lepas dah join Betul. group, dia akan masuk Part-time kita job. kat WhatsApp group. And tu pun dia Ah. banyak gila. And sekarang ada apps. Nanti kalau kita ada masa, maybe I can explain the apps. Ya, I still promote juga dekat Insta. Until now apps tu still aktif. Yes. Event apa-apa untuk promoter, untuk cari job 2-3 hari. Like that. Sebab kita susah nak commit. Maybe Okay, kita boleh Boleh bagi share. kat Isha kejap lagi. Tiba-tiba ada orang minat pula. Orang minat ni. Maybe nanti boleh share nama apps tu ataupun link dia lah, so that macam let's Yeah. say boleh direct them untuk download apps tu. Why not kan? Yes. Sebab sekarang kalau kerja retail tu, commit lah. Cuma event waktu COVID ni kurang sikit lah. Tapi Letting lah. diorang still ada. Ada setengah event yang still buat physical, dah start buat physical sekarang sebab kita mostly dapat vaksin. So nak tak nak event kena run. Kalau run. setengah event maybe diorang boleh buat virtual. Setengah event macam mana nak buat virtual. Dia tak boleh seronok lah. tapi susah Tak lah. proper Susah. lah. Macam orang Betul. So benda-benda macam ni ada dekat Facebook page. Kena rajin cari sikit. Benda ni memang rajin cari dan rajin Mencuba. mencuba. Dan jangan takut. Betul, jangan takut. Kalau tak ada lah. kawan pun tak apa, pergi seorang-seorang. Pergi, betul. Nanti ada kawan lah kat sana. Kat sana lah nak jumpa kawan baru, boyfriend baru, tiba-tiba terkapal. Macam nak jumpa orang baru, go ahead. Pergi cari kerja luar and expose yourself to something new outside. Okay? And jangan risau, kalau mungkin lah kita as student ni kadang-kadang kita terfikir, boleh ke aku buat? You doubt yourself lah, macam korang punya maximum capacity tu boleh reach ke tak? Korang takut energy korang tu Yelah, kena exhausted, balance tadi. Kena balance. Know your priority lah first. Tapi kalau korang betul-betul nak challenge yourself, go ahead. Okay? Sebab tak mustahil. Kalau korang nak tahulah, one of the article yang aku baca ni, the article is Mount Holyoke College, ada menyatakan student with better grade dengan pengalaman part-time job ni lagi senang nak dapat kerja tau. So, let's say lah, kalau korang ni memang bagus belajar dan ada experience dengan part-time job, korang ni potential untuk dapat kerja tu lagi banyak dan lagi cepat. Sebab ada experience, betul tak? So jangan risau kalau korang rasa korang boleh untuk bahagi masa, good at time management, rasa macam okay lah, I need something new. Lagipun experience tu boleh letak kat resume. Betul, betul. Itu bagus untuk resume, betul. Tulis je lah barista at Starbucks. Tulis kat resume. Betul. Orang nak tengok experience. Orang tak kisah pun Kerja what kind of kerja pun, asalkan benda tu halalan thayyibah. Wow. Muslimah. Yeah, so know your limit. Tapi kalau rasa diri tak mampu, jangan paksa. Lagipun jangan susahkan orang kalau tak Yeah. boleh nak pergi tempat tu. Betul. Dia suruh mak lah hantar. Ini macam ada pengalaman. Ada orang nak kerja tapi tak siapa nak hantar, nanti susah ke orang kan. So better kalau betul-betul kerja, kita buat sendiri. Betul. Kalau kita Jangan nak susahkan kerja orang. tu, kita check dulu. Aku mampu ke tidak? Aku ada transportation ke Ada tidak? duit tak? Ada naik bas lah Ada macam duit tu. ke tidak? Kalau rasa jauh, kita cari yang dekat-dekat. Start small ataupun start dengan benda yang dekat. Okay? Kedai runcit depan rumah, speak mat boleh. Dia cuma macam kau nak tak nak dan kau sanggup ke tak. Sebab topik kita hari ni ataupun apa yang kita share hari ni something yang agak penat. Tapi kau dapat duit. Yeah. Kau dapat duit dan kau berjumpa orang dekat luar. So itulah. Dapat kita kawan nak- baru. Yes, betul. Dapat kawan baru tu betul. Kalau tak ada kawan, pergi je. Buat kawan baru. Kenal orang baru. Macam Betul. kita orang pun kenal dekat part time job je. Yeah. Tak nak sebut dah sebab sebelum ni dah sebut. And the last thing is know your priority as a student
And buat apa yang korang rasa korang patut buat. Okay, part time job juga. Tapi belajar, kena utamakan. Dengar tu cakap mak. Ya, macam mak-mak ada dekat sini. Betul tu. Jadi jangan lupa untuk follow our Instagram, the C, and also TikTok, subscribe to our YouTube channel dan Facebook. Jangan lupa like our Facebook, okay? Yeah. And don't forget to have a drink. So Apa dia, Isha? so don't forget to have a seat and have a seat. Bye.